أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون dan telah mengikut oleh mereka akan apa yang ia bacakan oleh syaitan-syaitan atas kerajaan Sulaiman dan tidak ia ingkar dan tidak telah ingkar oleh Sulaiman dan tetapi syaitan-syaitan itu tidak ada selain tanda ada ilah di tengah-tengah, selain ada huruf jar di tengah-tengah ayat. Kalau ada walakin juga ma tersebut juga maknanya ma tidak. Selain ma di awal ayat sebagai pedoman, kita tahu bahawa ma itu ma tidak. Kedua, di tengah-tengah ayat pastikan ada ilah atau ada huruf jar atau ada walakin. Okey. Dan tidak telah ingkar oleh Sulaiman dan tetapi syaitan-syaitan itu telah ingkar oleh mereka. Mereka mengajarkan akan manusia akan sihir dan apa yang telah diturunkan akan ia atas dua malaikat di negeri Babil iaitu Harut dan Marut. Dan tidak ni ada tanda bila ada hatta, nampak tengah-tengah ada hatta juga sebagai pedoman bahawa ma tersebut ma tidak. Selain ilah, selain lakinna juga hatta. Terus kan? Dan tidak ia berdua mengajarkan daripada seseorang sehingga ia berdua berkata sesungguhnya tidak lain kami adalah cubaan, maka jangan engkau kufur. Maka mereka belajar daripada keduanya apa yang akan apa yang mereka pisahkan dengannya antara seseorang dan pasangannya, dan tidak mereka orang-orang yang membahayakan dengannya daripada seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan mereka belajar akan apa yang ia membahayakan akan mereka dan tidak ia memberi guna akan mereka. Dan demi sesungguhnya telah mengetahui oleh mereka sesungguhnya barang siapa telah membeli oleh mereka telah membeli olehnya akan dia dan tiada baginya pada akhirat daripada daripada bahagian.
dan sesungguhnya amat buruk apa yang telah menjual oleh mereka dengannya akan diri-diri mereka, jikalau telah adalah mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jikalau bahwasanya mereka telah beriman oleh mereka dan telah bertakwa oleh mereka. Ada lau di awal ayat, di tengah-tengah ada huruf lam. Lam tu kita artikan nescaya yang diberi balasan daripada sisi Allah adalah lebih baik jikalau telah adalah mereka mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, jangan kamu berkata ra'ina dan berkatalah oleh kamu unzurna dan dengarlah oleh kamu. Dan bagi orang-orang yang ingkar ada seksaan yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Tidak ia suka akan orang-orang fa'al bila ada fa'al benar dia je biasa ada fa'al. Tidak ia suka oleh orang-orang yang telah ingkar oleh mereka daripada ahli kitab dan tidak orang-orang musyrik, bahawa ia diturunkan atas mereka alaikum ia diturunkan atas kamu daripada kebaikan daripada Tuhan kamu, dan Allah ia khas tentukan, dan Allah ia tentukan dengan rahmatnya akan ia kehendaki daripada man isim mausul akan orang yang ia kehendaki, dan Allah khabar, dan Allah adalah yang mempunyai kurniaan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini. Dengan izin dan rahmatnya kita bersama lagi untuk sesi yang keberapa saya pun tak kira lagi. Rasanya dah lebih 40 sesi. Masuk sesi yang ke-50. Alhamdulillah. Okey, nah, bagi ibu. Apa? Bagi ibu. Okay. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, semoga anda sihat, semoga anda bahagia, semoga ada dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, kita mulakan sesi pagi ini dengan kita mulakan sesi pagi ini. Sayang. Okay, kita mulakan sesi pagi ini dengan tanya khabar dulu. Khabar semua teman-teman yang ada di utara, di tengah, di selatan, di timur, di Malaysia Barat, Sabah, Sarawak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maaf tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Minta maaf sekejap. Kita masih lagi membincangkan tentang wazan 4 huruf. Okey. Sebelum tu tanya suara bagaimana? Clear? Gambar clear? Ada 59. Kita nak bincang. Saya jawab doa daripada anda semua. Ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seremban clear kat tuan. Alhamdulillah. Gambar clear, suara clear. Perlis, Haji Tarmizi. Okey. Suara clear. Sabah Sarawak okey. Putrajaya, Kuantan, Kak Ain okey. Kuala Terengganu, Faridah Salim. Okey, clear. Alhamdulillah. Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Haji Anda Hasan, makinnya dah sihat. Dengar khabar ada operation tadi. Semoga sihat. Ceras clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kita langsung kepada perbincangan kita. Saya nak bincang kepada wazan dulu. Setuju? Atau nak bincang ayatnya? Ayat hari ini tak banyak. Hanya 2 ayat. Ayat 100 dan 101. 2 ayat sambungan daripada semalam. Dan ayat 102 adalah ayat yang panjang. Kita perlukan satu sesi untuk bincang ayat 102. Okey? InsyaAllah. So, saya kira saya bincang tentang wazan dulu. Boleh setuju? Ayat pendek sekejap je. Perhatikan. Saya tukar kamera. Bismillah. Perhatikan, fi'il 4 huruf. Biasanya fi'il minima. Fi'il dalam bahasa Arab minima, paling kurang ada 3 huruf sahaja. Fa, ain, lam. Contohnya. Fa, ain, lam contoh. Dan kita dah belajar tentang fa fi'il.
kita dah belajar tentang ain fi'il dan lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il ni sebagai wazan untuk kita padankan dengan mana-mana semua fi'il yang lain. Setiap fi'il kita kena padankan. Yang mana satu fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Mana huruf yang pertama, huruf yang kedua, tengah-tengah dan huruf yang tepi sekali sebelah kiri. Ada 3 huruf sahaja bagi fi'il. Sekurang-kurangnya. Tapi kadang-kadang ada fi'il, dia ada mendapat 1 huruf tambahan. Dia mendapat 1 huruf tambahan, dia menjadi fi'il 4 huruf. Kita namakan sulasi mazid. Sulasi itu 3, mazid itu tambahan. Rubai mana? Bentuk 4 huruf. Bentuk rubai, bentuk 4 huruf. Okay. Sulasi mazid rubai ini, fi'il 4 huruf, ada 3 wazan. Ada 3 wazan. Wazan yang pertama, ada hamzah qata' sebelum fa fi'il. Wazan pertama ada hamzah qata' sebelum fa fi'il. Wazan dia af'ala. Fa fi'il tu kena sukun. Af'ala fi'il madhi. Bila tukar fi'il mudhari', huruf mudhari' pastikan baris dhammah. Yuf'ilu dan ain fi'il baris kasrah. Semua wazan 4 huruf ain fi'il baris kasrah. Bagi fi'il mudhari'nya. Fi'il madhi af'ala, ain fi'il baris fathah semua. Yuf'ilu. Macam semalam saya bagi latihan untuk fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Bagaimana mengertikan fi'il madhi dalam latih tubi. Bagi semua grup WhatsApp saya. Ada sekitar 150 hampir 200 peserta yang ikuti program ini. Saya dapati, Masya Allah, masing-masing begitu agresif, begitu bersungguh-sungguh. Cuma ada tempat yang saya letakkan harakat pada hamzah wasal, saya tak letakkan harakat langsung. Sebab memang itu undang-undang dia. Hamzah wasal kita sendiri kena sebut di mulut. Kalau kita nak ibtidak. Tapi kalau dia di tengah-tengah hamzah wasal, dia tak perlu disebut. Hamzah wasal ni adalah huruf alif yang letak di awal kalimah. Huruf alif yang letaknya di awal kalimah. Bila kita nak mulakan bacaan, biasa kita mulakan baris kasrah, baris bawah. Kebanyakannya baris kasrah. Kecuma pada isim saja, baris fathah. Alhamdulillah, itu pada isim. Tapi kalau pada fi'il, fi'il madhi atau fi'il amar, baris kasrah. Semua fi'il baris kasrah. Kecuali kalau huruf ketiga, ain fi'il baris dhammah, baru hamzah wasal tu bariskan dhammah. Memang sengaja saya tak letakkan harakat. Saya tak letakkan baris. Supaya anda secara tak langsung belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu memperbetulkan bacaan, memperbaiki bacaan. Tajwid adalah lafaz wazan, lafaz masdar bagi wazan yang nombor 2. Jayyada, wazan nombor 2. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Jayyada yujayyidu tajwidan. Tajwid mana? Memperbaguskan, memperindahkan, memperelokkan. Okey. Jayyid, bagus. Jayyada yujayyidu, memperbaguskan. Okey. Wazan yang nombor 2. Wazan pertama ada hamzah qata' sebelum fa fi'il. Bila tukar fi'il mudhari', pastikan huruf mudhari', huruf ya, huruf alif, huruf nun, huruf ta, semua huruf mudhari' mesti baris dhammah. Dan ain fi'il baris kasrah. Ain fi'il baris kasrah. Jangan sekali-kali baris fathah. Bila baris fathah, dia akan bertukar jadi fi'il majhul. Ain fi'il baris kasrah. Yuf'ilu, an'ama, yun'imu. Bukan yun'amu. Yun'imu. Bukan yun'ima. Baris lam fi'il mesti baris dhammah. Semua lam fi'il baris dhammah. Fi'il mudhari' semua baris dhammah. Standard. Okey. Af'ala yuf'ilu. Masdar if'alan. Masdar if'alan. Wazan yang kedua, wazan yang ada tambahan pada ain fi'il. Dan tambahan tersebut serupa dengan ain fi'il. Kalau huruf ain fi'il dia huruf jim, ada 2 huruf jim di situ. Kalau ain fi'il dia huruf ra, ada 2 ra di situ. Kalau huruf ain fi'il dia huruf zal, ada 2 zal di situ. Kalau ya, 2 ya di situ. Okey. Tak kira asalkan ain fi'il dia apa je huruf ain fi'il dia, maka huruf tambahan dia huruf yang sama. Maka sebab itu diletakkan huruf tanda tasydid, tanda sabdu, tanda syaddah pada ain fi'il. Bermakna ada 2 huruf yang sama. Fa, ain, lam. Fa'ala fi'il madhi. Yuf'ilu fi'il mudhari'. Bila tukar mudhari',
pastikan huruf mudhari' baris dhammah dan ain fi'il baris kasrah. Untuk wazan yang nombor 2, fa fi'il baris fathah, yufa'ilu, kazzaba, yukazzibu, jayyada, yujayyidu. Apa lagi? Allama, yu'allimu, bayyana, yubayyinu, kayyafa, yukayyifu, massala, yumassilu. Semua ain fi'il mesti serupa. Ain fi'il mesti sama dan letakkan tanda tasydid. Masdar dia tambah huruf ta sebelum fa fi'il dan fa fi'il baris sukun, tambahkan huruf ya selepas ain fi'il. Taf'ilan. Taqriban, qarraba, yuqarribu, taqriban. Attala, yu'attilu, ta'tilan. Masala, yumassilu, tamsilan. Bayyana, yubayyinu, tabyidan. Allama, yu'allimu, ta'liman. Bagus? Itu wazan yang kedua. Wazan yang menerima huruf tambahan yang serupa dengan ain fi'il. Wazan yang menerima huruf tambahan yang sama serupa dengan ain fi'il. Daripada 3 huruf tambah 1 huruf jadi 4. Wazan pertama tambah hamzah qata' sebelum fa fi'il. Wazan yang kedua, ain fi'il huruf yang sama, menerima tambahan huruf yang sama seperti ain fi'il. Dan wazan yang ketiga, menerima huruf alif selepas fa fi'il. Wazan yang ketiga, wazan yang menerima huruf alif selepas fa fi'il. Fa'ala, yufa'ilu. Bila tukar mudhari', pastikan huruf mudhari' baris dhammah. Ya baris dhammah ke, tukar huruf ta, ta baris dhammah ke, nun baris dhammah, alif hamzah qata' baris dhammah. Alif pastikan atas alif ada hamzah, okey? Okey. Qatala yuqatilu. Uqatilu, aku memerangi. Nuqatilu, kami memerangi. Yuqatilu, ia memerangi. Dan pastikan ain fi'il baris kasrah. Semua fi'il 4 huruf ain fi'il baris kasrah. Kalau ain fi'il baris fathah, dia akan bertukar menjadi fi'il mudhari' mabni lil majhul. Dia akan bertukar jadi fi'il mudhari' mabniun lil majhul. Dia akan bertukar jadi fi'il majhul. Okey? Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar dia ada 2 masdar. Satu bentuk fi'alan, fa fi'il baris kasrah selepas ain fi'il baris fathah. Fi'alan, contohnya qatala yuqatilu qitalan, khada'a yukhadi'u khida'an. Okey. Wa'ada yuwa'idu wi'adan. Dan ada satu lagi wazan, ada tambah huruf mim baris dhammah selepas fa fi'il baris fathah dan ditambah huruf alif. Dan selainnya semua ain fi'il baris fathah, lam fi'il baris fathah, tambah ta marbutah. Tambahkan ta marbutah. Contoh dia, jahada, yujahidu, mujahadah. Mujahadah itu adalah wazan, masdar bagi wazan bagi jahada, yujahidu. Wazan 4 huruf. Ada juga wazan jihad. Jahada, yujahidu, jihadan. Boleh juga. Ada dua-dua wazan boleh sama. Jadi ada 2 wazan bagi fi'il. Ada 2 wazan untuk masdar bagi fi'il 4 huruf. 4 huruf, wazan yang ketiga. Okay? Bagi wazan ketiga ada 2 masdar. Ada 2 wazan bagi masdar. Kesemuanya ada 3 wazan. Fi'il 4 huruf ada 3 wazan sahaja. Anda perlu ingat, anda kena ambil perhatian. Sekarang kita muka surat berapa? Masing-masing rupanya bertanya muka surat berapa ya. Tak maaf lah, saya bila bercakap saya tak tengok sangat pada skrin. Sebab saya tak mahu fokus saya akan hilang nanti. Bila fokus hilang nanti, habis idea saya. Muka surat 63. Muka surat 63. Kalau boleh, print out gambar ni, laminate, simpan. Laminate, simpan dalam buku, simpan dalam
tampal pada dinding ke, besarkan ke. Jadikan ingatan pada kita. Wazan 4 huruf ni 3 saja. Kalau yang wazan 3 huruf ada 6. Kita dah cuba hafal. Alhamdulillah. Wazan 4 huruf ni saya nak pastikan. Jumpa saya pastikan anda semua kena hafal. Dan saya akan tanya, minta komen nanti. Wazan nombor berapa? Jumpa kalimah ni, kita wazan nombor berapa? Baik. Wazan, kalau af'ala yuf'ilu, untuk kita bina isim fa'il, kita hanya pandukan pada fi'il mudhari' sahaja. Kita kena pandukan pada fi'il mudhari', dan daripada fi'il mudhari' ini kita boleh bina menjadi isim fa'il. Kita boleh bina isim fa'il berdasarkan daripada fi'il mudhari'. Semalam, kemarin dulu saya dah ajar macam mana bentuk isim fa'il daripada fi'il 4 huruf dengan cara kita buang huruf mudhari'. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Huruf ya ni dibuang. Buang huruf mudhari', gantikan, tukarkan dengan huruf mim baris dhammah. Langkah pertama, tulis. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Buang huruf mudhari'. Kemudian gantikan huruf mudhari' tersebut dengan huruf mim baris dhammah. Pastikan mim baris dhammah, jangan baris fathah. Baris fathah tak jadi. Mesti baris dhammah. Tukar huruf mudhari' dan gantikan dengan mim baris dhammah. Langkah pertama. Jelas? Langkah kedua. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Mim ke, ya ke, ta ke, alif ke, nun ke, nun ke, ya ke, ta ke. Huruf mudhari' ada 4. Alif atau nun atau ta atau ya. Gantikan dengan mim baris dhammah. Langkah pertama. Okey, jelas? Langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Lam fi'il ditanwinkan. Sebab ni fi'il. Tukar isim kena tanwinkan. Dan lam fi'il ditanwinkan. Jadilah isim fa'il. Jadilah isim fa'il. Muf'ilun. Muf'ilun. Kalau wazan pertama. Kalau wazan kedua, mufa'ilun. Wazan yang ketiga, mufa'ilun. Jadilah isim fa'il. Contoh. Contoh. Okey. Akhraja. Wazan pertama. Akhraja. Fi'il madhi. Mudhari' dia yukhriju. Yukhriju. Isim fa'il mukhrijun. Yang mengeluarkan. Anzala. Fi'il madhi. Mudhari' dia yunzilu. Isim fa'il dia munzilun. Munzilun. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Ini wazan yang pertama. Sekarang wazan yang kedua. Allama. Fi'il madhi. Mudhari' dia yu'allimu. Yu'allimu ia. Allama telah mengajar oleh ia. Yu'allimu ia mengajar. Cuba buat isim fa'il bagi wazan yang kedua. Allama yu'allimu ni. Isim fa'il. Yang mengajar. Macam mana buat? Cuba tukar sekarang. Siapa boleh buat? Tolong komen. Yang mengajar. Allama telah mengajar oleh ia. Allama telah mengajar oleh ia. Yu'allimu ia mengajar. Cuba bina. Cuba bentukkan isim fa'il daripada fa'il mudhari' menjadi isim fa'il. Tolong beri komen. 10 saat dari sekarang. Yang mengajar. Yang mengajar. Yang mengajar. 10 saat dari sekarang. Kazzabah. Rin. Muslimun. Muslimun yang menyerah diri. Ni. Daripada allama. Muallimun. Ya Masya Allah. Muallimun. Muallimun. Masya Allah. Betul. Muallimun. Ya, Alhamdulillah.
Berarti anda dah faham Muallimun yang mengajar. Muallimun yang mengajar. Okay. Kazzaba. Okay, betul. Oh, laju masuk. Alhamdulillah. Oh, ada 83 orang sekarang Allama yu'allimu. Fi'al allama. Sekarang kita pindah pada kazzaba. Kazzaba telah mendustakan oleh ia. Kazzaba telah mendustakan oleh ia. Yukazzibu, ia mendustakan. Isim fa'il bagi kazzaba. Muallimun lagi, Faridah Hajah. Masya Allah, Umi dah pandai Masya Allah, baru masuk kelas surah Fatihah dah tahu dah. Kemah ni. Ni petanda baik ni. Masya Allah. Mualliman, Masya Allah. Muallim. Okey. Sekarang kita pindah. Yukazzibu, ia mendustakan. Betul. Tukar pada isim fa'il menjadi yang mendustakan. Isim fa'il. Yang mendustakan. Yang mendustakan. Yukazzibu fi'il mudhari'. Betul. Tukar fi'il mudhari'. Isim fa'il. Tukar pada isim fa'il. Yang mendustakan. Mukazzibun. Oh, Masya Allah, Rin Hasan. Bagus. Mukazzibu. Bukan mukazzibu. Mukazzibun. Kena tanwinkan di hujung. Mukazzibun. Bila isim, tukarkan. Tanwin di hujung. Bila tak ada alif lam, kena tanwin. Bila isim, bila tak ada alif lam di awal, kena tanwin. Kalau tak nak tanwin, kena letak alif lam. Al-mukazzibu. Al-mukazzibu kalau ada al. Kalau tak ada alif lam, mukazzibun. Kena tanwin di hujung. Isim, ingat. Terutama pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ni 3 isim ni. Kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Kalau tak nak letak tanwin, tambah alif lam. Al-mukazzibu. Hajah Majmin. Masya Allah, betul. Mukazzibun. Okey. Ini wazan yang kedua. Wazan yang ketiga. Qatala yuqatilu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Qatala telah berperang oleh ia. Yuqatilu, ia berperang. Yang berperang atau yang memerangi. Macam mana buat isim fa'il? Isim fa'il bila terjemah tambah yang. Qatala yuqatil. Mukazzibun, betul? Masih mukazzibun. Sekarang kita pindah pada qatala yuqatilu. Cara buat isim fa'il. Isim fa'il bagi wazan fa'ala yufa'ilu. Mauzun dia qatala yuqatilu. Yang memerangi. Isim fa'il. Cuba buat sekarang. Yang memerangi. Tolong komen. Yang memerangi. Qatala yuqatilu. Yuqatilu. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Qitalan masdar hajarin. Saya dah katakan isim fa'il. Qatala yuqatilu qitalan, betul? Itu masdar dia. Isim fa'il bagi wazan qatala. Muqatilun, Masya Allah, Puan Zawiyah Muhammad. Mukazzibun atau al-mukazzibu, Masya Allah, betul. Okey. Muqattalun, apa sebenarnya? Iftialan. Muqattilun. Bukan muqattil, muqatilun. Bukan muqattilun, muqatilun. Qitalan masdar dia, betul? Saya nak isim fa'il dia. Muqatilun. Muqatilun. Masya-Allah. Qitalan masdar. Isim fa'il bagi qatala yuqatilu. Qitalan, muqatilun. Isim fa'il, muqatilun. Macam mana terjemah isim fa'il? Yang memerangi atau yang berperang. Begitu juga khada'a. Yukhadi'u. Khida'an. Isim fa'il dia, mukhadi'un. Mukhadi'un, isim fa'il dia. Mukhadi'un. Kembali semula kepada wazan tadi. Kembali semula kepada wazan kita.
Kemarin juga saya ada ajar buat isim fa'il dengan buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Dan tanwinkan lam fi'il jadi isim fa'il. Untuk bina isim maf'ul pula. Sekarang kita nak tukarkan isim fa'il kepada isim maf'ul. Pelajaran hari ini masih lagi dalam membincangkan isim fa'il dengan maf'ul. Ni seolah macam ulangan semula ni. Isim fa'il cara terjemah tambah yang. Tapi kalau isim maf'ul cara menterjemah bila kita ertikan tambah yang di. Cara menterjemahkan tambah yang di. Okey. Macam mana nak bina isim maf'ul? Mudah saja. Serupa macam isim fa'il. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Langkah pertama. Okey. Ambil perhatian sekali lagi. Saya beritahu. Langkah untuk membina isim maf'ul sama seperti isim fa'il. Tiru fa'il mudhari' saja. Tiru fa'il mudhari' saja. Dengan buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Sebagaimana isim fa'il juga buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah, maka isim maf'ul pun begitu juga. Buang huruf mudhari' gantikan baris dhammah. Jelas? Boleh faham setakat ni? Dan langkah yang kedua, ambil perhatian. Tolong ambil perhatian. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ain fi'il tukar baris fathah. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya beritahu. Langkah yang kedua untuk bina isim maf'ul. Tukarkan ain fi'il yang asal baris kasrah, tukar baris fathah. Asal baris bawah, tukar baris atas. Langkah kedua. Saya ulang sekali lagi. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Ya, buang huruf mudhari'. Ya, ganti mim baris dhammah. Langkah pertama. Langkah yang kedua, tukarkan ain fi'il yang asal baris kasrah ni, tukar baris fathah, tukar baris atas. Dan langkah yang ketiga, lam fi'il tukar tanwin. Lam fi'il tukar baris tanwin. Tukar baris dhammah, dhammatain atau kasratain atau fathatain. Jadilah isim maf'ul. Muf'ilun jadi muf'alun. Mufa'ilun jadi mufa'alun. Mufa'ilun jadi mufa'alun. Jadilah isim maf'ul. Dan cara menterjemah isim maf'ul, kata kunci dia, kena tambah yang di. Imbuhan di kena ada. Tak ada imbuhan di, kosong markah. Imbuhan di itu penting. Dia adalah garis pemisah yang membezakan antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Dan makna dia akan berubah kalau tanpa letak di. Yang membunuh dengan yang dibunuh. Yang berperang dengan yang diperangi. Tanpa kita letak imbuhan di saja, habis berubah makna dia. Faham? Harap anda faham. Mohon komen. Mohon komen. Setakat ni okey? Jelas? Mohon komen jelas atau tidak? Apa yang saya jelaskan ni? Isim fa'il dengan isim maf'ul? Alhamdulillah. Puan Zawiyah faham? Ulang. Anda Hasan. Haji anda minta ulang. Rin Hasan faham? Yati Harun insyaAllah. Anda Hasan. Haji anda tak apa. Anda masih ada peluang tahun depan sebenarnya kita belajar ni Haji anda. Yang betul-betul kita belajar tahun depan. Untuk program kita. Tapi Hajah dah teradvance. Awal setahun. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Semua isim fa'il dan isim maf'ul bagi wazan 4 huruf, pastikan berpandu pada fi'il 4 huruf. Pada fi'il mudhari', sorry. Pada fi'il mudhari'. Semua isim fa'il dan isim maf'ul
kata nama pembuat atau kata nama yang kena buat untuk isim fa'il dan isim maf'ul bagi 4 huruf berpandukan fi'il mudhari' sahaja. Dengan langkah pertama, buang huruf mudhari'. Huruf ya ni buang, ganti dengan huruf mim baris dhammah. Tukarkan huruf ya ganti dengan huruf mim baris dhammah. Itu langkah pertama. Dan tanwinkan di hujung, jadilah isim fa'il. Itu langkah pertama bagi isim fa'il. Buang huruf mim, tanwinkan di hujung. Ada 2 langkah saja. Untuk isim fa'il hanya ada 2 langkah saja. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah, langkah pertama. Langkah kedua, tanwinkan huruf lam tu. Jadilah isim fa'il. Yuf'ilu jadi muf'ilun. Yufa'ilu jadi mufa'ilun. Yuqatilu jadi muqatilun. Jadi isim fa'il. Isim fa'il ada 2 langkah saja. Isim maf'ul ada 3 langkah. Langkah pertama, buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Langkah yang kedua, tukarkan ain fi'il yang baris kasrah kepada baris fathah. Langkah kedua, tukarkan baris kasrah ke baris fathah. Tukarkan baris bawah kepada baris atas. Tak kira. Dan tanwinkan huruf yang di hujung. Jadi, mufa'ilun jadi mufa'alun. Muf'ilun jadi muf'alun. Mufa'ilun jadi mufa'alun. Mufa'ilun jadi mufa'alun. I jadi A saja. Tukar berbeza ain fi'il saja. Yang membezakan isim fa'il dengan isim maf'ul adalah ain fi'il saja. Kalau ain fi'il baris kasrah berarti isim fa'il. Kalau ain fi'il baris fathah isim maf'ul. Itu beza dia antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Hari ini saya nak ajar bagaimana untuk membina fi'il amar. Bagaimana nak membentuk fi'il amar. Dah bersedia semua? Untuk kita tukar bagaimana untuk membentuk fi'il amar. Okey. Hari ini kita nak belajar bagaimana membina fi'il amar dengan cara kita wazan pertama, wazan af'ala yuf'ilu af'ala yuf'ilu. Okey. Masdar dia if'alan. If'alan. Okey, masdar dia. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baik. Beza ain fi'il baris kasrah untuk isim fa'il, Hajah Majmin, betul. Dan isim maf'ul ain fi'il baris fathah. Ahsanti, betul. Masya-Allah. Terima kasih Hajah Majmin. Mudah-mudahan kepada yang belum ingat boleh rujuk pada nota ni. Dia akan membantu ingatan kita. Baik, sekarang saya nak ajar macam mana bentuk isim fi'il amar dan fi'il nahi. Bersedia? Mohon komen, siap atau siap? Saya tak mahu saya mengajar nanti anda tengah sibuk menulis, buat nota, buat kerja lain. Saya tak mahu.
Saya nak anda fokus kepada apa yang saya nak terangkan ni. Untuk bentuk fi'il amar, bagaimana? Dan fi'il nahi. InsyaAllah, Hajah Faridah. Okey, Faridah Hajah. Ya. Sedia? Siap? Puan Zawiyah? Baru 2 orang siap. Ada 90 ni. Nuraini mau Isop. Datin khabar. Penunjuk tak mana Datin? Tertinggal kat Terengganu Datin. Alhamdulillah. Siap. Rin Hasan siap. Hafizah Yahya siap. Okey. Baik. Kalau sudah bersedia, sekarang saya nak terangkan bagaimana untuk membuat fi'il amar bagi wazan pertama. Sebagaimana isim fa'il dan isim maf'ul, maka fi'il amar juga berpandukan pada fi'il mudhari'. Pentingnya fi'il mudhari' ni. Pentingnya anda hafal fi'il mudhari'. Af'ala yuf'ilu. Bila anda hafal fi'il mudhari', anda boleh selesai masalah isim fa'il. Boleh selesai masalah isim maf'ul. Dan boleh selesai masalah fi'il amar dan fi'il nahi. Dengan berpandukan fi'il mudhari' saja. Baik, cara dia bagaimana? Saya tunjukkan. Dengan kita berpandukan pada fi'il mudhari'. Maka mula kita copy paste dulu. Dengan fi'il mudhari', okey. Oleh kerana fi'il mudhari', untuk bina fi'il amar, kita kena ambil daripada fi'il mudhari' untuk ganti nama engkau. Engkau membuat. Tuf'ilu. Sebab kita nak tukar fi'il amar kepada buatlah oleh engkau. Ini wazan bukan engkau. Buat. Kita ambilkan. Kita guna turunkanlah oleh engkau. Ganti nama kedua saja. Fi'il amar hanya berlaku pada ganti nama kedua. Maka ganti nama domain mustatir engkau. Mesti ada. Kita tukar pada ganti nama engkau. Tuf'ilu. Okay. Makna tak ada ni. Tuf'ilu ni wazan je. Tunzilu engkau turunkan. Tunzilu engkau turunkan. Tukhriju engkau keluarkan. Kita nak tukarkan jadi fi'il amar. Kita nak tukar jadi fi'il amar dengan langkah pertama. Buang huruf mudhari'. Tulis langkah pertama. Buang huruf mudhari'. Dan langkah kedua. Sukunkan baris akhir. 2 langkah. Sukunkan baris akhir. Boleh baca? Boleh baca tak boleh baca? Tolong jawab. Tolong komen. Apa langkah seterusnya? Siapa boleh tahu? Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Langkah kedua, sukunkan baris akhir. Siapa tahu langkah ketiga? Tolong komen sekarang. Manalah tahu boleh membantu? Boleh. Ajah anda, okey? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ajah anda sihat. Dah sihat, okey? Mohon komen. Apa langkah seterusnya? Siapa tahu? Tambah hamzah wasal, Hazrin. Tambah alif. Tak boleh baca ya. Tambah apa? Letakkan hamzah wasal. Tambahkan hamzah wasal. Oh, kata-kata letak hamzah wasal Oh, ya ke? Tambah hamzah wasal. Tak boleh baca. Tambah hamzah wasal. Esah Bakar. Umi pun tambah hamzah wasal. Timazmin tambah hamzah wasal. Betul. Masya Allah. Umi Faridah. Ahsanti. Buang waw. Nun.
Ihsan muda. Alif untuk Hamzah. Masya Allah. Ahsanti ihsan muda. Alif Hamzah wasal. Masya Allah Ustaz Tirmizi. Baik. Kalau tambah kebanyakannya yang beri jawapan Hamzah wasal. Letakkan Hamzah wasal untuk mulakan bacaan. Jawapan yang anda berikan itu betul pada fi'il 3 huruf sahaja. Betul jawapan anda. Pada fi'il 3 huruf sahaja. Sekarang kita bincang 3 huruf. Sekarang ni fi'il 4 huruf. Sekarang fi'il 4 huruf. Cara dia, 4 huruf bukan macam 3 huruf. Letak Hamzah wasal. Kita copy paste ni. Hamzah kotak ni. Ada Hamzah ni bukan saja-saja ni. Hamzah kotak pada fi'il madhi ni, kita letakkan di sini. Fi'il madhi ada Hamzah kotak. Letakkan Hamzah kotak ni pada bersama harakat pasta pada atas tu. Letakkan sebelum fa fi'il. Letakkan Hamzah kotak. Jadilah fi'il amar. Kalau anda letak Hamzah wasal alif saja, itu fi'il 3 huruf, ya betul. Sekarang kita bukan bincang 3 huruf, bukan sulasi mujarad. Bukan yang 6 wazan tu. Wazan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu. Bukan. Sekarang kita wazan yang ada 3 wazan special ni. 4 huruf ni ada 3 wazan ni. Dan daripada 3 wazan ni, wazan yang pertama ni ada Hamzah kotak. Wazan pertama ni saja yang perlu ditambah dengan Hamzah kotak untuk fi'il amar. Jadilah fi'il amar. Af'il. Fi'il amar dia. Af'il. Anzala yunzilu. Anzil. Akhraja yukhriju. Akhrij. Pastikan ain fi'il baris kasrah. Ain fi'il baris bawah. Anfaqa yunfiqu. Anfiq. Bolehkah siapa yang saya terangkan setakat ni? Jelas? Boleh faham? Mohon komen. Apa yang saya terangkan boleh faham? Fi'il amar. Rata-rata yang menjawab tadi semua menjawab dengan letakkan Hamzah wasal. Itu langkah untuk fi'il 3 huruf. Tapi tidak pada fi'il 4 huruf. Fi'il 4 huruf, terutama wazan yang pertama ini. Dek kerana fa fi'il baris sukun tak boleh dibaca, kita kena tukar. Kena letakkan Hamzah kotak. Ambil Hamzah kotak pada fi'il madhi tu, kita copy paste, kita letakkan pada sebelum fa fi'il. Alhamdulillah. Semua faham Baik. Kalau buat latihan boleh? Mohon buat latihan. Nanti kalau jumpa kita buat. Dan kalau ada kelas, nanti berdasarkan pada contoh-contoh yang saya berikan sebelum ni. Boleh ambil contoh daripada sini? Contoh di sini. Okey. Sini, sorry. Okey. Akrama yukrimu, amar dia akrim. Aslaha yuslihu, amar dia aslih. Aghraqa yughriku, aghrik. Aslama yuslimu, aslim. Ain fa'il berkasrah. Arsala yursilu, arsil. Ahlaka yuhliku, ahlik. Senang je. Kalau anda tahu wazan dia, dalam kepala dah. Boleh buat sama-sama. Itu untuk fi'il amar. Alhamdulillah, faham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita nak bina pula fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il amar. Ke fi'il nahi nak buat juga? Fi'il nahi berdasarkan fi'il mudhari' juga. Bersedia untuk tukar fi'il nahi?
Alhamdulillah, semua faham. Saya nak tanya, minta komen. Bersiap sedia untuk kita pindah pada fi'il nahi? Fi'il bentuk larangan. Ada juga yang menyebut fi'il mudhari' majzum. Ada juga yang menamakan fi'il nahi. Boleh belaka. Kalau fi'il amar 3 huruf macam mana? Fi'il amar 3 huruf, letak hamzah wasal umi. Fi'il 3 huruf, letak hamzah wasal umi. Fi'il 4 huruf sahaja, letakkan hamzah kotak. Atas alif tu ada hamzah, okey? Kita siap? Siap sedia? Untuk fi'il nahi pula. 8.22. 8.30 saya kena stop. 8.30 saya kena stop untuk mulakan terjemahan. Baik. Sedia semua kan? Berdasarkan fi'il amar berpandukan pada fi'il mudhari', maka fi'il nahi pun juga daripada fi'il mudhari'. Fi'il nahi pun macam fi'il mudhari' juga. Macam fi'il amar juga, sorry. Fi'il nahi pun macam fi'il amar juga. Dengan berpandukan pada huruf mudhari' yang huruf asal dia huruf ta. Fi'il amar hanya berlaku pada, fi'il amar dan nahi berlaku pada ganti nama yang kedua. Sedia? Untuk fi'il nahi kena langkah pertama letakkan huruf lam alif. La nahiyah dulu. La nahiyah. Itu langkah pertama. Letakkan la nahiyah. Satu. Langkah pertama. Tukarkan kepada fi'il mudhari'. Langkah pertama untuk fi'il amar ni berdasarkan pada fi'il mudhari'. Siapa punya komen ni? Oh, dah tulis. Okay. Kira Maira. Siapa Kira Maira? Buang tanda mudhari'. Sukunkan lam fi'il. Ambil hamzah kotak di depan fi'il madhi. Betul. Okey. Betul. Terima kasih Puan Maira. Baik. Untuk fi'il nahi, letakkan huruf lam alif sebelum dia pangkal fi'il mudhari'. Lam alif dah. Langkah pertama. Dan langkah kedua, sukunkan baris dhammah. Sukunkan baris dhammah. Sebagai fi'il madhi, lam fi'il kan baris dhammah tukar pada sukun, fi'il nahi pun kena tukar sukun juga. So jadi la tuf'il. La tuf'il. Af'il fi'il amar, la tuf'il fi'il nahi. Jelas? Boleh faham? Harap tak membingungkan. Harap semua boleh faham. La tuf'il. Kalau berdasarkan contoh yang saya ada. Akrama yukrimu akrim. La tukrim. Aslaha yuslihu aslih. Nahi dia la tuslih. Aghraqa yughriku aghriq. Nahi dia la tughriq. Aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun aslim. La tuslim. Arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun arsil.
La tursil. Ahlaka yuhliku ihlakan muhlikun muhlakun ahlik. La tuhlik. Boleh jelas? Saya ulang lagi. Contoh, masdar, fi'al madi, akrama, fi'al mudhari' yukrimu, masdar ikraman. Isim fa'il mukrimun, isim maf'ul mukramun, fi'al amr akrim. Nahi dia la tukrim. Aslaha fi'al madi, yuslihu fi'al mudhari', islahan masdar, muslihun isim fa'il, muslahun isim maf'ul, aslih nah amar. La tuslih nahi. Boleh jelas? Dengan anda boleh menguasai wazan-wazan begini, anda menjadi kaya dengan perbendaharaan kata. Meskipun anda kurang membaca. Berpandukan modal terjemahan kita, anda boleh kembangkan lagi kalimah-kalimah yang kita jumpa dalam Quran. Kita boleh bina lagi, banyak lagi perkataan yang ada dalam Quran. Boleh? Jelas semua? Alhamdulillah. Zaipah ngah. Alhamdulillah. Rin Hasan, faham? Alhamdulillah. Saya, kalau anda faham, kita boleh pindah kepada terjemahan. Bersedia untuk terjemah ayat yang berikutnya, ayat 100 dan 101? Siap? Sedia tak sedia, kita kena pindah juga. Okey, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-100. Ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw kullama ahadu ahdan. Satu jumlah. A adakah wadan? A adakah wadan? Kullama tiap-tiap kali. Kullama tiap-tiap kali. Ini ada tu syarti. Kata syarat. Bila ada kata syarat, diperlukan dua jumlah. Ahadu ahdan, satu jumlah. Ahadu ahdan, satu jumlah. Nabazahu farikum minhum, satu jumlah. Jumlah kedua, baru sempurna. Ahadu ahdan, satu jumlah. Kita namakan jumlah syarat. Nabazahu farikum minhum, satu jumlah jawab syarat. Dan kedua-dua jumlah fi'liyah. Oleh kerana jumlah syarat, jumlah fi'liyah, fi'il madi, jawab syarat pun jumlah fi'liyah, fi'il madi juga, dia tak perlu huruf fa. Biasa kalau berbeza jumlah, ada fa rabitah namanya. Fa pengikat, dia mengikat antara dua jumlah, ada huruf fa. Okey, oleh kerana sama-sama fi'il madi, maka dia tak perlu ada huruf fa. Kecuali kadang-kadang ada juga tempat-tempat lain sama-sama fi'il madi tapi ada huruf fa. Tapi sebelum tu ada huruf ma, qad ke, lan, ma ke, ada qad, ada ma, maka kena letak fa. Faqad, fama, kena ada fa. Walaupun sama-sama fi'il madi. Tapi biasa kalau sama-sama madi, tak perlu ada huruf fa. Apa itu fa? Fa maka, fa rabitah, fa pengikat antara dua ayat. Awakullama, bila terjemah, dahulukan dan. Dan adakah tiap-tiap kali. Bukan adakah dan tiap-tiap kali. Tak kena terjemah begitu. Dan adakah kullama tiap-tiap kali ahadu fi'al madi. Telah mengikat janji oleh mereka. Tolong jawab soalan saya. Ahadu telah mengikat janji oleh mereka. Ini mana fa fi'al dia? Mana ain fi'al dia? Mana lam fi'al dia? Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il. Dan dia wazan yang keberapa? Tolong jawab sekarang. Tolong beritahu wazan yang macam mana? 10 saat dari sekarang. Sekarang 8.31.
8.31 dah. Tolong jawab. Ahadu ahdan. Ahadu telah saling mengikat janji oleh mereka. Ahdan akan satu perjanjian. La tuf'il fi'l amar. Fi'l nahi. Tu Haji Majmin, tu fi'l amar ke fi'l nahi aja? Kalau fi'l amar tak ada huruf mudhari'. Fi'l nahi ya mungkin. Fi'il nahi, ya, jangan. Fi'il amar, dia tak ada. Dalam alif, jangan. Okey. Tak apa, insyaAllah boleh tanya dalam bentuk perbincangan grup besar. Grup yang kita tubuhkan Ramadan tadi. Harfiah Ustaz Muzakir. Boleh bincang dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir. Tapi dalam grup WhatsApp yang saya buat kumpulan J01 generasi pertama, generasi J akhwat 1, akhwat 2 tu jangan bincangkan ni. Saya tak benarkan bincangkan pada grup Harfiah yang WhatsApp yang baru untuk program kita tu. Sebab situ ada yang baru asas. Jangan cerita, nanti bimbang terpancing emosi mereka nanti menyebabkan rasa mundur nanti. Wazan keempat. Kak Tun, wazan keempat Kak Tun. Yang mana satu Kak Tun? Wazan. Wazan 4 huruf ke wazan keempat? Ain, ha, dal. Betul? Ain, ha, dal. Ain, ha, dal. Fi'il 4 huruf, okey? Fi'il 4 huruf, bukan wazan yang keempat. Wazan 4 huruf. Kalau wazan yang keempat, wazan 4 huruf dia tak ada 4 wazan, dia ada 3 wazan saja. Kalau wazan yang keempat. Kalau wazan 4 huruf, ya, tak apa. Wazan keempat ke wazan 4 huruf? Wazan 4 huruf, betul. Daripada 4 huruf ada 3 wazan saja. Wazan 4 huruf ada 3 wazan. Wazan yang mana satu? Tolong jawab. Sudah pasti wazan yang ketiga, betul? Wazan ketiga, betul Rosita Abu Bakar. Wazan yang ketiga. Apa wazan dia? Wazan fa'ala yufa'ilu. Wazan dia, wazan fa'ala yufa'ilu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Masdar dia fi'alan. Fi'alan atau mufa'alatan. Baik. Fa'ala yufa'ilu. Jadi wa'ada. Wow. Wa'ada. Wa'ada yuwa'idu. Wi'adan. Wi'adan.
Wazan 4 huruf. Fa'ala yufa'ilu. Masya Allah. Ahsan. Wazan nombor 3. Betul. Wa'ada. Cuba tukar fi'il amar. Cuba tukar fi'il amar. Wazan 4 huruf. Isim fa'il. Buang huruf mudhari'. Ganti mim berdhamah. Muwa'idun. Isim maf'ul. Muwa'in ain fi'il berfathah. Muwa'adun. Fi'il amar. Fi'il amar untuk copy paste. Buang huruf mudhari'. Asalnya, beritahu, asal fi'il amar kita kena tukar kepada engkau dulu. Tuwa'idu maksud. Engkau mengikat janji. Engkau mengikat janji. Sebab bila fi'il amar dia hanya berlaku pada ganti nama kedua. Kita nak tukarkan kepada saling mengikat janjilah oleh engkau. Bukan kata ahada wa'ada yuwa'idu kata. Bukan ahada yu'idu. Ahdan. Ini wa'ada yuwa'idu. Waw ain dal. Bukan ain hadal. Kita selesaikan bab 4 huruf. Ahdan 3 huruf ya. Ahada ahada yahidu. Yahadu ya. Wa'ada yuwa'idu. Wa'ada yuwa'idu. Macam mana kita nak tukar fi'il amar? Dengan buang huruf mudhari'. Pastikan asal dari fi'il mudhari' engkau saling mengikat janji. Dhamir mustatir, dhamir engkau. Bukan dhamir mustatir dia, dhamir engkau. Sebab dia ada gandingan nanti. InsyaAllah kita akan perincikan lagi nanti. Engkau mengikat janji. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Langkah pertama. Langkah kedua, sukunkan baris akhir. Boleh baca? Boleh baca kan? Bila boleh baca, itulah fi'il amar. Wa'id ahsanta. Ustaz Tirmizi. Wa'id. Saling berikat janjilah oleh engkau. Saling mengikat janjilah oleh engkau. Biasa bila ada tambahan huruf alif selepas fa fi'il ni, dia menunjukkan lil musyarakah. Menunjukkan ada dua pihak saling melakukan perbuatan yang sama. Saling mengikat janji. Itu fi'il amar. Wa'id. Contoh. Sabara yusabiru. Sabir. Jahada yujahidu. Jahid. Safara yusafiru. Safir. Khataba yukhatibu. Khatib. Sabaqa yusabiqu. Saqib. Sabaqa yusabiqu. Sabiq. Hadatha yuhadisu. Hadis. Fi'il amar. Senang je. Dan fi'il nahi berdasarkan fi'il mudhari', buang huruf mudhari'. Fi'il nahi tak perlu buang huruf mudhari'. Tambahkan lam alif saja di awal fi'il mudhari' dan sukunkan pada akhir. Jadilah fi'il nahi. La tusabiq. La tujahid. La tusabir. La tubasafir. La tukhatib. La tuhadis. Wa'id. Alhamdulillah. Itu cara bentuk fi'il amar bagi wazan 4 huruf. Wazan 3 huruf pun macam tu juga. Buang huruf mudhari'. Ini wazan yang fa'ala.
Karrama yukarrimu amada karrim. Buang huruf mudhari', sukunkan akhirnya. Jadi fi'il amr. Qallada yuqallidu qallid. Qatta'a yuqatti'u qatti'. Kammala yukammilu kammil. Jallada yujallidu jallid. Azzama yu'azzimu azzim. Sama aja. Fi'il nahi tambahkan lam alif pada awal fi'il mudhari'. Tambahkan lam alif pada awal fi'il mudhari' dan sukunkan. La tuqallid, la tukarrim, la tuqatti', la tukammil, la tujallid, la tu'azzim. Sama fi'il amr. Fi'il amr dan fi'il nahi berpandukan pada fi'il mudhari'. Begitu juga isim fa'il dan isim maf'ul. Pandukan pada fi'il mudhari'. Cuma beza dia ain fi'il saja. Untuk isim fa'il, ain fi'il baris kasrah. Isim maf'ul, ain fi'il baris fathah. Jelas. Khalas. Saya lanjut kepada perbincangan ayat kita hari ini. Awa kullama ahadu, dan tiap-tiap kali telah saling mengikat janji oleh mereka. Fi'il madhi. Ada fa'il telah mengikat janji. Ada fa'il oleh mereka. Fa'il. Ahdan akan perjanjian. Maf'ul bih. Satu jumlah fi'liyah. Ahadu telah mengikat janji oleh mereka. Ahdan akan satu perjanjian. Maf'ul bih. Fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Okey. Satu jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ini menjadi, kita namakan jumlah syarat. Kerana ada huruf syarat di awal. Ada kata syarat pada awal kalimah. Awal jumlah, awal jumlah. Kullama. Maka jawab syarat dia, nabazahu farikum minhum. Nabaza, telah melemparkan fi'il madhi. Oleh ia. Dhamir mustatir jawazan. Nabaza, telah melemparkan oleh ia. Ada dhamir mustatir jawazan. Setiap kali, dah lama saya tak sebut. Setiap kali fi'il madhi atau fi'il mudhari' dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Huwa atau hiya, biasanya ada fa'il zahir. Biasanya akan diiringkan sekali dengan fa'il zahir. Dan pastikan isim fa'il zahir, isim yang baris akhir baris dhammah. Bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 isim ni, pastikan baris akhir baris dhammah. Dia layak untuk menjadi fa'il zahir. Nampak? Farikun. Tanwin, baris akhir baris dhammah. Inilah fa'il dia. Telah melemparkan. Siapa melemparkan? Farikun. Oleh satu puak. Nabazah. Dhamir dia ni dah tak perlu lagi kalau kita terjemah. Sebab fa'il dah ada dah. Fa'il zahir. Telah melemparkan hu akan dia farikun. Oleh satu puak. Minhum, murakab jari. Min daripada hum mereka. Minhum daripada mereka. Jumlah fi'liah ni. Seluruh jumlah fi'liah ni telah jawab kepada jumlah fi'liah ini. Yang kita namakan jumlah jawab syarat. Kenapa? Kerana ada tu syarti ni. Kata syarat. Bila ada kata syarat, perlunya 2 jumlah. Baru lengkap. Sejajar, seiring 2 ni, baru ngam. Baru sempurna jumlah tersebut. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu farikum minhum. Dan adakah tiap-tiap kali telah mengikat janji oleh mereka akan satu perjanjian, telah melemparkan akan dia oleh satu puak daripada mereka. Bal, ada fi'il, ada maf'ulun bih, ada fa'il dan ada murakab jari. Itu jumlah fi'liah ni. Bal aksaruhum la ya'lamun. Bal, bahkan sebenarnya, bahkan tetapi boleh. Bahkan sebaliknya, boleh. Bal, aksaru, kebanyakannya. Aksaru, kebanyakan. Isim ke fi'il ni? Aksaru, isim ke fi'il? Mohon komen. 8.45. Tolong komen. Aksaru ni isim atau fi'il? Bal aksaruhum, bahkan kebanyakan mereka. Isim atau fi'il? Ada 80 penonton sekarang. Tadi 100. Isim. Kira Maira. Isim. Ya, betul. Isim. Bukti dia? Macam mana kita boleh bukti isim? Isim. Faridah Latif. Betul. Yati Harun. Betul. Isim. Bukti. Macam mana boleh kita tahu isim? Apa tanda-tanda dia? Apa tanda isim?
Betul. Saya sebut isim betul. Betul semua. Tapi saya nak jawapan dia. Soalan saya, bukti dia menandakan isim. Apakah yang menjadi penanda aras bagi kita yang dah belajar ni? Kita tahu ini isim. Ustaz, macam fi'il mudhari' ada alif sebut aku. Aku banyak ke? Nampak ada alif? Hujung pada domah tu. Tahu isim betul. Bukti dia. Masya Allah, Khaira Maira. Siapa Khaira Maira ni? Mudhaf, Masya Allah. Ahsanti. Ahsanti. Ahsantuma. Isim tafdil, Zaifah. Betul. Masya Allah. Kalau ingat tafdil tu dah advance tu, aras tinggi tu. Kebanyakan. Isim tafdil ada dua makna. Kadang-kadang kita terjemahkan lebih banyak. Kadang-kadang kita terjemahkan paling banyak. Atau sangat banyak. Macam mana kita nak bezakan ni? Nak tahu tak? Isim tafdil. Apa tu isim tafdil, Ustaz? Isim tafdil ni adalah kata nama lebih. Biasanya kita tambah dia ada wazan dia. Ada hamzah qata' di awal. Aqrabu, lebih dekat. Akbaru, lebih besar. Ab'adu, lebih jauh. Asgharu, lebih kecil. Dia punya a'lamu, lebih mengetahui. Isim tafdil. Kadang-kadang kita terjemah lebih. Kadang-kadang paling. Macam mana ni nak buat ni? Ya. Siapa sebut isim tafdil tu? Betul. Bermakna anda dah pernah belajar bahasa Arab. Saya nak soal yang pernah belajar bahasa Arab ni. Macam mana kita nak bezakan? Kadang-kadang terjemah lebih banyak. Kadang-kadang sangat banyak. Ataupun kebanyakan. Ataupun paling banyak. Macam mana kita nak terjemahkan paling banyak atau kebanyakan? Macam mana? Kadang lebih banyak. Kadang kebanyakan. Siapa tahu? Tolong bagi komen. Masa makin mencemburui. Makin menipis. Bersangatan. Isim tafdil, betul? Tapi nak bezakan dia. Macam mana nak bezakan? Yang paling ke atau yang lebih? Ada kadang terjemah yang paling banyak. Kadang yang lebih banyak. Lebih tu, kalau kita tambah lebih besar. Lebih mengatakan biasa ada huruf min. Ada huruf min antaranya. Ada huruf jar, min. Selepas dia. Ana a'lamu minka. Saya lebih mengetahui daripada engkau. Lebih berilmu je. Anta ahsan, lebih bagus. Ahsan. Lebih. Biar min. Ada huruf jar min. Ataupun kadang-kadang dia letak di akhir jumlah. Tapi yang terjemahkan paling ni. Macam kadang-kadang isim tafdil ni. Isim tafdil dia ada wazan. Maira Khaira ni. Beritahu. Dia isim tafdil ada wazan. Dia ada satu subjek khas nanti kita belajar kemudian. Wazan dia biasa ada hamzah wasal. Hamzah qata' di awal. Af'alu wazan dia. Af'alu saja. Dia ada wazan dia. Af'alu. Isim tafdil Wazan dia af'alu. Macam fi'il mudhari'. Wazan dia. Macam fi'il mudhari'. Af'alu. Safura Asban. Untuk tambah lebih biasa ada min huruf jar. Betul. Dan letaknya kadang-kadang di hujung kalimah. Untuk terjemahkan paling tu, bila dia kedudukan dia sebagai mudhaf. Bila isim tafdil duduk dia sebagai mudhaf, kita ertikan dia paling banyak. Kebanyakan. Paling banyak atau kebanyakan. Itu cara menterjemah isim tafdil bila duduk dia sebagai mudhaf. Bila kedudukan dia sebagai mudhaf. Aksaruhum, kebanyakan mereka. Paling banyak mereka. Aksarum la ya'lam, la yu'minun. Tidak mereka beriman. Bermakna aksaru itu isim, berarti jumlah ismiah. Itu mubtada. Hum tu mudhafun ilaihi. La yu'minuna, jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il beriman, fa'il dia mereka. Waw jama'ah tu menjadi fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah tersebut menjadi khabar bagi mubtada. Ya.
Isim tafdil jangan ditanwinkan Isim tafdil tak boleh tanwin. Dia termasuk kumpulan isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif tu apa dia? InsyaAllah kita bincang kemudian. Sebab tu dia berjangkit-jangkit tadi. Terus ayat yang ke-101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Walamma, dan manakala. Lamma ni kita namakan adatu syarti. Macam tadi kullama. Lamma ni adatu syarti. Kata syarat. Bila ada lamma sebagaimana ada kullama tadi, ada dua jumlah. Lamma pun perlukan dua jumlah. Jumlah pertama ni ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Jumlah syarat. Jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia. Nawaza farikum minal ladzina utul kitab. Kitab Allahi wara'a zuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Dan manakala telah datang fi'il oleh ia dhamir mustatir jawazan. Setiap kali dhamir mustatir jawazan, tengok ada fa'il zahir tak? Isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim yang baris akhir berdhammah. Tapi tidak pada jamak muzakkar salim dengan huruf waw. Isim musanna dengan huruf alif. Asmaul khamsah dengan huruf waw. Tapi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim baris akhir berdhammah. Maka dia layak menjadi fa'il zahir bagi ja'ah. Dhamir dia dah tak perlu lagi. Telah datang akan mereka oleh seorang rasul. Rasul tu datang daripada min indillah, daripada sisi Allah. Ini fa'il zahir. Musaddiqun. Musaddiqun ni tahu jadi apa ni? Siapa tahu? Musaddiqun jadi apa? Yang membenarkan. Rasulun musaddiqun ini adalah murakkab tausifi. Rasulun musaddiqun ni murakkab tausifi. Dan manakala telah datang akan mereka oleh seorang rasul yang membenarkan. Yang membenarkan, murakkab tausifi kepada rasul ni. Ini sifat kepada rasul. Walaupun jauh, tapi dia sifat. Sama-sama tanwin. Dia menceritakan tentang sifat rasul. Apa yang rasul bawa, dia tidak ada kontra dengan rasul-rasul terdahulu. Semuanya mentauhidkan Allah. Rasul-rasul yang terdahulu, sebagaimana rasul terdahulu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan. Musaddiq, sifat dia membenarkan. Ni musaddiqun, sifat pada rasul. Walaupun dia jauh, ni murakkab jari ni. Murakkab jari, murakkab idhafi ni jadi dia ada muta'alliq kepada rasul ni. Muta'alliqan ni kepada rasul. Musaddiqun, yang membenarkan. Sifat pada rasul, okey? Inilah adalah isim fa'il. Musaddiqun adalah isim fa'il lagi. Wazan yang nombor 2. Saddaqa fi'il madhi. Yusaddiqu fi'il mudhari'. Yusaddiqu fi'il mudhari'. Buang huruf mudhari' ganti mim pada dhammah. Tanwinkan. Musaddiqun isim fa'il. Isim maf'ul yang dibenarkan. Musaddi itu khabar fathah. Musaddaqun. Amar dia benarkanlah oleh engkau. Saddiq. Nahi dia la tusaddiq. Sama, senang je. Dengan kalimat ni kita musaddiqun, kita boleh kembang dah. Yang membenarkan, li bagi ma, apa yang isim mausul. Lima bagi apa yang murakkab jari. Bila ada isim mausul, kena ada silah mausul. Ma'ahum ini silah mausul. Silah mausul ma'ahum, bersama mereka. Ma'a bersama, hum mereka, mudhaf ilaih. Silah mausul dalam 3 bentuk aja ada. Sama ada jumlah fi'liyah, atau jumlah ismiyah, atau syibh jumlah. Ma'ahum, bersama, ini zaraf. Hum mereka, mudhaf ilaih. Ini syibh jumlah. Jar majrur atau murakkab jari boleh layak jadi syibh jumlah. Juga zaraf layak jadi syibh jumlah. 5 ma'ahum, bagi apa yang bersama mereka. Okey. Ini baru jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia. Nabaza farikum minal ladzina utul kitab. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Okey. Jawab syarat dia namaza.
nabaza, telah melemparkan. Fi'il madhi. Dalam fi'il madhi ni ada dhamir mustatir jawazan. Biasa ada fa'il zahir. Fa'il zahir bagi akhir berdhamah. Khusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja yang boleh berdhamah ni. 3 isim ni saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Telah melemparkan oleh ia, dah tak perlu lagi. Sebab apa, dah ada fa'il zahir. Telah melemparkan oleh satu puak minal lazina murakkab jari, daripada orang-orang yang isim mausul. Isim mausul kena ada silah mausul. Utul kitab. Ini silah mausul. Sampai utul kitab saja. Utul kitab, silah mausul pada al-lazina. Orang-orang yang telah diberikan fi'il madhi majhul. Akan mereka, naibul fa'il. Akan kitab, maf'ulun bih. Satu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul pada al-lazina. Kitabah, akan kitab Allah. Ini maf'ulun bih juga. Tapi bukan pada utu, maf'ulun bih pada nabaza. Telah melemparkan oleh satu puak daripada orang yang diberikan kita akan kitab Allah. Ni, telah melemparkan oleh satu puak. Dia lemparkan apa? Lemparkan akan kitab Allah. Maf'ulun bih. Kitab Allah itu maf'ulun bih. Yang kedua, bagi nabaza. Yang ini, al-kitabah maf'ulun bagi utu. Fi'al majhul ni. Al-kitabah maf'ulun bih bagi utu. Kitab Allah maf'ulun bih bagi nabaza. Nampak? Kompleks saya ni. Kalau anda tak menguasai ilmu Arab, nanti sebab apa saya terangkan begini, hajat saya anda semua akan sampai kepada perbincangan i'rabul Quran nanti. Anda akan membincangkan tentang i'rabul Quran. Sebab itu kena mula daripada asas dulu. Perkara-perkara yang saya tekankan itu semuanya menjurus kepada i'rabul Quran. Sebab itu kadang-kadang kompleks sikit penerangan saya. Apapun bagi yang telah mengikuti program daripada awal, tahniah. Banyak perkara yang anda telah lalui. Dan kepada yang baru memulai pengajian melalui program WhatsApp, bersabar. Sampai masanya anda akan ketahui sebagaimana yang kita bincangkan sekarang ini. Okay? InsyaAllah sampai masa dia. Tunggulah tahun depan, insyaAllah. Anda akan temui apa yang kita bincangkan sekarang. InsyaAllah. Tahun depan. Sebab kita banyak proses yang kita lalui, agak detail, kita satu persatu. Memang setiap hari saya akan sediakan latihan. Kepada yang beri komitmen, tahniah. Itu tanda sebagai anda berminat dengan apa yang saya kongsikan. Tapi bagi yang silent reader, bermakna anda sudah melepaskan peluang-peluang yang emas ini. Okay? Dan saya tak ada buat drop out. Untuk program yang akan datang, saya akan buat drop out. Kepada yang mendaftar, belajar, lepas tu tapi tak ada beri komitmen, saya akan singkir. Bila selesai satu pelajaran tapi tak hantar tugasan. Untuk sesi yang pertama, saya bertindak lunak. Saya sambut baik dengan mungkin anda ada kekangan-kekangan waktu, mungkin ada masalah, memahami apa arahan yang saya berikan. Tapi untuk sesi yang tahun depan, pendaftaran tahun depan, saya tidak berlaku lembut, agak tegas sikit. Saya perlu drop out kepada siapa yang tak berikan komitmen. Saya akan gantikan kepada peserta yang berminat sahaja. Gantikan kepada satu grup, saya hadkan untuk 10 orang saja untuk akan datang. Tidak akan lebih, insyaAllah. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Telah melemparkan oleh satu puak daripada orang-orang yang telah diberikan akan mereka akan kitab. Akan kitab Allah. 2 kali akan, Ustaz. Ya, ini maf'ulun bih juga. Yang ini pun maf'ulun bih juga. Kenapa sampai 2 maf'ulun bih? Al-kitabah maf'ulun bih bagi utu. Kitab Allahi, ini maf'ulun bih kepada nabaza. Seolah telah melemparkan oleh satu puak daripada orang-orang yang diberikan kitab akan kitab Allah. Akan kitab Allah. Wara'ah, di sebalik. Wara'ah, ni zaraf. Wara'ah, di sebalik. Zuhuri, belakang-belakang. Jamak taksir pada zuhri, belakang. Zuhuri, belakang-belakang. Atau punggung-punggung. Mereka. Mudhaf ilaih. Wara'ah mudhaf, zuhuri mudhaf ilaih. Dan zuhuri mudhaf, mudhaf ilaih. Telah melemparkan oleh satu puak daripada orang-orang yang telah diberikan akan mereka akan kitab Allah di sebalik belakang-belakang mereka. Punggung-punggung mereka. Macam terjemahan Ustaz Afandi Anwar, punggung-punggung mereka. Ka'anna, seolah-olah. Ka'anna, seolah-olah. Ka'anna ni satu kumpulan dengan inna wa akhawatuha. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya.
Lakinna tetapi, kana seolah-olah. Seumpama. Seperti saya tak minat terjemah seperti. Seperti macam huruf jar, ka seperti. Artikan kana seolah-olah. Kana seolah-olah. Hum isim kana. Macam mana inna ada isim inna. Kana hum ni isim kana. La ya'lamuna jumlah fi'liyah. La nafiyah. Ya'lamuna fi'il wa fa'il. Fi'il mudhari' dan waw jamaah fa'il. Jumlah fi'liyah menjadi khabar kana. Asal mubtada khabar. Oleh kerana dimasuki oleh ka'anna, maka mubtada berubah nama jadi isim ka'anna. Khabar jumlah fi'liyah ini jadi khabar bagi ka'anna. Khabar ka'anna. Dan ka'annahum seolah-olah mereka la ya'lamun. Tidak mereka mengetahui. Masya Allah. 92 minit. 92 minit. Ka'anna seolah-olah. Isim ka'anna, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Beginilah perbincangan kita untuk hari ini, sesi 9 Zulkaidah. Saya tak tahu dah sesi yang keberapa. Nanti saya cuma kira semula. Saya nak edit tukar pada siri 1, siri 2 sampailah siri yang keberapa. Jadi kita dapat susunan berapa kali pertemuan kita untuk tahun ini. InsyaAllah saya nak buat perkiraan tukar. Tolong kalau ada, tolong bantu, boleh bantu saya. Siri keberapa? Selepas 30 hari, kita buat ada siri pertama, siri kedua sampai 30 Ramadan, siri ke-30. Selepas Syawal kita buat berapa kali? Zulkaidah ada berapa kali? Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang ambil perhatian. Tahniah kepada yang anda memahami apa yang saya kongsikan. Maaf kalau penjelasan saya agak laju, agak tak berurutan, tak berkurangkan contoh. Saya minta maaf. Dan insyaAllah saya doakan semoga apa yang anda pelajari Allah berkati. Meskipun kita belajar secara maya, tidak seperti kita belajar secara almaya, tak cukup ramai. 80 orang ni, 85 tadi sampai 100. Tapi saya anggapkan 80 orang ni adalah yang paling konsisten, yang paling istiqamah. Kerana mungkin ada di kalangan kita yang buka sekejap tapi tak faham. Ya, apa ni cinta tak faham. Dia pindah. Memang itulah hakikatnya. Sebab kita ni kelas umum. Kadang-kadang macam pintu kita terbuka, orang suka masuk tinggal. Kalau kita buat grup, memang khas kepada yang benar-benar nak belajar. Tapi memang kelas ini khas pada umum. Sebagai satu pendedahan kepada orang ramai bahawa ada satu sistem, ada satu kaedah. Yang kaedah ini, dia sangat membantu memahami, bukan hanya sekadar mengertikan makna kalimah, malah dapat menguasai bahasa Arab sekaligus. Menguasai tata bahasa Arab. Nahu, sorab, malahan sampai i'rab pun. InsyaAllah. Bila anda menguasai Quran, insyaAllah bahasa lain, bahasa Arab taklah sesulit sebagaimana yang kita anggap selama ini. Bahasa Arab bukanlah sesuatu yang tabu, sesuatu yang menakutkan. Bahasa Arab bukan begitu. Dia sesuatu yang mudah sebenarnya. Allah pilih bahasa Arab untuk kita. Sudah pasti Allah kenal kemampuan kita. Allah tahu kita punya kemampuan untuk menguasainya. InsyaAllah. Yang jelas, bukti telah saya kongsikan bersama bahawa semua orang boleh buat. Dan sebentar lagi saya akan share satu video untuk terjemahan muka surat yang ke-16. Muka surat 16 dan dia akan dibacakan oleh Hajah Cik Azizah binti Daud. Beliau adalah seorang mantan sister ketua jururawat di Hospital Sultanah Hospital Afzan, Kuantan. Beliau adalah mantan sister, ketua jururawat, dan beliau bertekad mengambil keputusan untuk berhenti awal daripada jabatan bekerja dengan kerajaan semata-mata untuk belajar Quran, untuk belajar membaca Quran. 2012 beliau belajar baca Quran dan 2013 beliau habis 30 juzuk. Dan selepas 2 tahun beliau tamat,
beliau belajar harfiah. 2015 beliau belajar harfiah dengan saya. 2020 sampai ke hari ini. Cuti itu sebab PKP. Inilah, insyaAllah saya akan share sebentar lagi. Puan Hajah Cik Azizah binti Daud. Bagaimana orang yang mengambil keputusan belajar, meninggalkan kerja semata-mata untuk memperbaiki, untuk membuat islah, membuat perbaikan. Belajar baca Quran. Setahun lebih, setahun setengah belajar baca Quran, habis baca Quran, khatam Quran. Allah temukan dengan saya selepas 2 tahun selepas tamat Quran, Allah temukan. Tapi inilah perjalanan hidup. Sejarah hidup saya pun begitu juga. Selalu kalau kita dah mula buat satu tekad kebaikan, Allah akan datangkan. Allah akan temukan peluang-peluang yang emas, peluang-peluang yang baik. Sebagaimana saya dulu saya tak pandai baca Quran, saya paksa diri saya baca Quran. Paksa diri, walaupun merangkak, saya baca satu hari satu ayat. Satu hari, walaupun satu ayat, saya mesti baca satu hari satu ayat. Sehinggalah naik satu muka, 1 lembaran, 2 lembaran, sehingga setahun lebih baru habis 30 juzuk. Nak mengenalkan, baca merangkak-rangkak, terbata-bata dengan makhraj teruk, baca tajwidnya teruk, baca, paksa baca. Di samping baca terjemah, baca Quran, baca terjemah pada tafsir. Rupanya Allah temukan dengan satu sistem harfiah. Dengan satu sahabat saya, Ustaz Ibrahim Anwar rahimahullah. Ustaz Ibrahim lah yang bimbing saya, tunjukkan saya macam mana terjemah harfiah. Tapi oleh kerana saya semangat, maka dia tak mampu nak menampung semangat saya, maka dia channelkan saya pergi ke Ma'had Ittibaq Sunnah di Maktab Pengajian Quran di Kuala Pilihan Negeri Sembilan. Di sanalah saya mula belajar harfiah. Nampak? Bila kita letakkan satu niat yang baik, murnikan niat kita, kita selesaikan dan kita bukti dengan Allah bahawa kita berminat, InsyaAllah akan ada peluang-peluang baik. Peluang-peluang yang akan datang kepada kita nanti. InsyaAllah. Begitulah yang terjadi pada Hajah Azizah. InsyaAllah sebentar lagi saya akan share video beliau. Bagaimana beliau menterjemah untuk ayat yang ke-16. Daripada 102 hingga 106. InsyaAllah. Kalau tak silap saya 105. 102 hingga 105. Muka surat 16. InsyaAllah. Itu sebagai pelajaran bagi kita, bagi muka surat akan datang, dan juga sebagai motivasi kepada anda semua bahawa meskipun kita belum pandai baca, beliau masih merangkak, masih baca lagi, masih berbaiki tajwid, tapi tak bermakna kita boleh berhenti kat situ. Kita kena teruskan belajar Quran, kena baca Quran boleh, jangan cukup berhenti situ. Dah pandai baca, kena boleh terjemah. Walaupun kita baca masih pelat lagi, tak apa dah, kena terus terjemah. Kita dah masuk darjah 1, kita jangan duduk darjah 1 selama-lamanya. Jangan seumur hidup darjah 1. Kita kena naik sekolah menengah. Kita kena pergi universiti. Kena ambil BA, ambil master, ambil PhD. Kalau dalam akademik kita nak ke depan. Tapi kenapa Quran kita duduk darjah 1 sampai seusia kita. Habis usia kita duduk darjah 1. Malah tak meningkat-ningkat. Jadi nasihat saya, insyaAllah. Ini semua contoh-contoh yang saya ketengahkan supaya anda termotivasi bahawa anda juga orang-orang yang bakal menyusul. Anda juga orang-orang yang bakal menyambung kerja-kerja begini. Anda boleh. Anda juga berkemampuan. Tak mestinya mengajar macam saya. Tak semestinya. Mengajar ikut kemampuan. Allah beritahu dalam Quran, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak beratkan sesuatu. Allah taklifkan. Allah tidak berikan tanggungjawab pada seseorang illa usaha. Melainkan sekadar kemampuan dia. Kemampuan kelapangan dia. Jadi, lain orang, lain dia punya keupayaan dia. Masing-masing bergerak atas kapasiti masing-masing. Alhamdulillah, Allahu'alam bissawab. Saya kira sampai setakat ini dululah. Cukuplah sebagai perkongsian hari ini, 9-10 minit. Sebentar lagi saya kena keluar, ada meeting. So, saya mohon maaf sekali lagi kepada semua. Sekiranya ada keterlanjuran yang tak disenangi, kata-kata tingkah laku yang tak disenangi, dan maafkan saya dan doakan saya. Semoga Allah berikan keampunan. Semoga Allah berikan ilmu, tambahkan ilmu saya dan tambahkan ilmu anda semua. Dan semoga Allah pimpin kita ke jalan kebenaran. Allah pimpin kita kepada keridhaan Allah SWT. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.